Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Apa kabar Anda semua? Harap-harap Anda semuanya sehat sahaja, tenang dan masih lagi setia mengikuti perkembangan politik tanah air. Lebih-lebih lagi kalau Anda orang Sabah, sebab hari ini kita akan membincangkan satu isu ataupun satu ulasan yang semakin panas dan semakin diperkatakan pada masa kini. Dan isu itu adalah, adakah Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun singkatannya KDM bakal menjadi mimpi ngeri buat PBS dan Star Sabah dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang? Sekarang coba kita fikir balik apa yang berlaku masa pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Ramai yang tidak sangka, calon KDM pada masa itu Datuk Wetrom Bahanda boleh mengalahkan Presiden PBS sendiri Datuk Dr. Maximus Ongkilik di Parlimen Kota Marudu. Nah, memang bukan calang-calang. Maksudnya orang ramai terutamanya di kawasan itu sudah pun mula membuat pilihan yang berbeza. Mereka menolak parti yang sudah lama mereka sokong dan memberi peluang kepada parti yang masih lagi dianggap baru. Dan kini PRN Sabah semakin hampir. Penganalisis politik sudah pun mula keluarkan ramalan dan banyak yang berkata KDM ini boleh menggugat kedudukan PBS dan juga Star di dalam GRS. Apa yang menarik bukan hanya 1-2 kerusi yang mereka ramal bakal goyang, tetapi banyak lagi. Kita bercakap tentang kerusi tradisi PBS macam Matunggung, Tandek, Bandau, Melalap dan juga Limbahau. Untuk Star pula ada kerusi Tulit dan Suk yang nampaknya boleh terancam. Tetapi itu tidak habis di situ sahaja. Ramalan juga berkata yang KDM boleh menembusi kubu kuat PBS dan juga Star. Kawasan-kawasan seperti Kundasang, Kiulu, Tamparuli, Liawan, dan Bingkor pun tidak terkecuali. Sekarang ini KDM diterajui oleh Priscilla Peter, seorang pemimpin wanita muda yang sedang naik daun dalam politik Sabah. Dengan gaya kepimpinan yang lebih segar dan pendekatan yang lebih mesra rakyat, ramai nampaknya sudah mula tertarik. Jadi pada hari ini, pada video kali ini saya juga ingin kongsikan pandangan seorang penganalisis politik dan aktivis sosial Dr. Kanul Gindol. Beliau berkata, lanskap politik Sabah ini memang susah ingin kita jangka. Hari ini kita sokong parti ini dan esok sudah kita mula menukar parti yang lain. Tetapi ada satu tren yang beliau perhatikan, yaitu rakyat khususnya komuniti Kadazan, Dusun dan Murut mula beralih kepada parti tempatan dan ini memberi kelebihan besar kepada KDM. Dr. Kanul sendiri hadir beberapa majlis anjuran KDM di sekitar Kadamayan dan katanya sambutan rakyat memang luar biasa. Majlis politik pun penuh, majlis bukan politik pun ramai yang datang. Ini menunjukkan tanda-tanda sokongan yang sangat ketara. Kalau Anda biasa dengan politik Sabah, Anda akan tahu bahwa sambutan begini bukanlah sesuatu yang boleh dibuat-buat dan ia datang daripada hati rakyat yang benar-benar inginkan perubahan. Dr. Kanul juga ada menyebut beberapa kerusi yang beliau kata menarik untuk diperhatikan. Contohnya Pitas, Bengkoka, dan juga Kadamayan. Kalau GRS dan PH meletakkan calon dari APKO di kawasan-kawasan ini, belum tentu penyokong PBS, Star, ataupun PBRS akan setuju untuk memberi sokongan. Ini karena pada PRN yang lepas pun PBS dan PBRS bertembung di Kadamayan. Undi mereka kalau digabung hampir setara dengan undi APKO yang menang. Tetapi kali ini APKO bukan lagi bersama warisan. Mereka bersama GRS dan juga PH. Sentimen rakyat terutamanya yang tidak gemar dengan Parti Malaya nampaknya semakin kuat. Dan disinilah KDM masuk sebagai pilihan alternatif. Mereka dilihat sebagai parti kita ataupun parti tokoh, parti tempatan yang tidak tunduk kepada pengaruh luar. Rakyat Sabah terutamanya di kawasan luar bandar semakin tegas. Mereka inginkan pemimpin yang faham budaya, adat dan juga perjuangan anak negeri. Mereka sudah letih dengan politik yang penuh dengan rasuah, ketamakan kuasa dan juga pemimpin yang tidak tahu bila mau berundur selepas terlalu lama pegang jawatan.
Lama-lama pegang jawatan pun bagus kalau ada perubahan, kan? Baiklah, sekarang ini coba kita tengok dari segi sejarah. 40 tahun lamanya politik di kawasan Kadazan Dusun dan Murut dikuasai oleh PBS. Kemudian Star mula mencabar kedudukan PBS dan kini muncul pula KDM sebagai kuasa ketiga yang lebih segar dan progresif. Setiap bulan menjelang PRN ini dilihat sebagai detik-detik kritikal yang bakal menentukan arus sebenar politik Sabah. Oleh itu sekarang saya ingin melontarkan ataupun saya ingin bertanyakan beberapa persoalan panas untuk kita bersama-sama pikirkan. Coba Anda komen dan coba ulaskan pendapat Anda serta pandangan Anda selepas ini. Tetapi pikir betul-betul. Baiklah, yang pertama, adakah kejayaan Datuk Wetrom Bahanda di dalam PRU lalu hanyalah kebetulan ataupun ia adalah permulaan kepada gelombang besar yang bakal tumbangkan parti-parti lama dalam PRN nanti? Kita tidak boleh nafikan yang Wetrom ada pengaruh yang besar, tetapi mampukah pengaruh itu dikekalkan dan dikembangkan oleh Priscilla Peter? Dan soalan yang kedua, GRS sekarang ini adalah gabungan dengan PH. APCO yang dulunya bersama Warisan kini duduk di dalam camp yang sama. Tetapi adakah penyokong PBS dan Star sanggup menyokong calon dari APCO semata-mata sebab mereka di dalam gabungan yang sama? Ataupun mereka akan tolak calon itu bulat-bulat karena sejarah dan sentimen lama? Baiklah, dan yang ketiga, dan ini yang paling kontroversi saya rasa. Rakyat Sabah sudah pun lama bercakap tentang penolakan terhadap Parti Malaya. Tetapi realitinya, kita masih tengok DAP, PKR, dan juga Amanah bertanding di Sabah. Jadi, mampukah mereka bertahan ataupun mereka hanya menjadi beban di dalam gabungan? Kalau undi rakyat berpecah sebab ini, siapakah yang untung? KDM, ataupun Warisan, ataupun calon bebas? Dan persoalan yang paling akhir, adakah rakyat Sabah sudah bersedia untuk gelombang baru? Sanggupkah mereka tolak pemimpin lama yang sudah bertapak sejak zaman Tun Mustafa lagi dan memberi ruang kepada nama-nama baru yang lebih muda, lebih lantang, dan lebih dekat dengan suara rakyat? Ingat ya, di dalam politik ini perubahan boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Parti kecil macam KDM ini mungkin dipandang enteng ataupun dipandang rendah oleh sesetengah pihak, tetapi jangan lupa, dalam sejarah Malaysia sudah banyak kali parti kecil menumbangkan gergasi. Jadi apakah pandangan Anda semua? Bolehkah KDM merampas kerusi tradisi PBS dan juga Star? Adakah ini masa untuk rakyat Sabah beralih arah ataupun parti-parti lama akan bangkit semula dengan strategi baru? Saya ingin mendengar pandangan dan ulasan Anda di dalam ruangan komen di bawah. Baiklah, sebelum kita menamatkan video pada kali ini, jangan lupa kalau suka dengan kupasan politik macam ini, tekan like, share juga, dan juga subscribe kepada channel ini, Currents via MY. Kita akan terus kupas isu-isu politik semasa dari sudut yang jujur, tajam, dan juga berani. Sampai jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya, dan ingat semua, suara rakyat adalah kuasa yang sebenar. Baiklah, terima kasih karena telah menonton, jaga diri dan terus celik politik. Sekian saja, terima kasih semua sekali lagi.